Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pelajar sekalian. Okey, mari kita bincang dan ulang kaji semula soalan yang telah pun kita jawab. Soalan daripada Negeri Kelantan, kertas 2 bahagian B. Okey, kita mula dengan soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 12 kebiasaannya adalah soalan dari bab graf fungsi 2. Graf fungsi 2. Okey, mari kita jawab. Mari kita sama-sama baca ya. Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan y sama dengan x kuasa 3 tolak sebelah x tambah 2. Okey, ini fungsi dia. Dengan menulis nilai-nilai bagi y apabila x sama dengan -1 dan x sama dengan 3. Okey, bagi yang telah mahir, dia boleh menggunakan kalkulator terus. Tekan-tekan kalkulator, ganti masuk nilai x, akan dapat nilai y. Okey, bagi yang belum mahir lagi, saya akan tunjuk caranya bagaimana. Okey, ini jadual 1 soalan A tadi. Okey, kita nak cari nilai y apabila diberi x sama dengan -1 dan juga x sama dengan 3. Okey, persamaan yang dia beri tadi adalah y sama dengan x kuasa 3 tolak sebelah x tambah 2. Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita ganti masuk nilai x ini dengan nilai yang dia bagi, iaitu yang pertama -1. Y sama dengan -1 kuasa 3 tolak 11 darab dengan -1 tambah 2. Jadi kita akan dapat, kita pemudahkan, tekan kalkulator yang ni, kita akan dapat y sama dengan 12. Okey, jadi di sini kita akan dapat nilainya adalah 12. Okey, yang kedua pula, guna langkah yang sama, cara yang sama, kita ganti masuk tempat x ini dengan 3 pula. Okey. Jadi y sama dengan x ganti dengan 3. Jadi 3 kuasa 3 tolak sebelah x ganti dengan 3. Sebelah dan sebelah 3 tambah 2. Okey, pemudahkan, tekan kalkulator, kita akan dapat y sama dengan -4. Y sama dengan -4. Apabila kita ganti masuk x sama dengan 3. Okey, soalan seterusnya B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman yang diberi. Okey, kita boleh guna pembaris fleksibel jika ada. Okey, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Lukis graf Y sama dengan X kuasa 3 tolak sebelah X tambah 2 bagi jumlah X-nya -3 hingga 4. Okey kelas, jadi untuk langkah ni kita perlu lukis graf. Okey, untuk melukis graf, kita perlulah rujuk kepada jadual 1 yang kita sudah cari nilai y yang ditanya tadi. Okey, ini adalah jadual nilai yang kita dah cari nilai y tadi. Okey, untuk pemudahkan kita melukis graf, kita tulis skala dia di atas ni, iaitu pada paksi X 2 cm kepada 1 unit. Paksi Y pula 2 cm kepada 5 unit. Okey, kita tulis atas ni untuk pemudahkan kita lukis graf. Jadi untuk melukis graf, kita mestilah tahu sama ada paksi Y itu berada di tengah-tengah ataupun di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri dengan merujuk kepada nilai X yang ada pada jadual nilai. Okey, kita perlu gunakan pembaris panjang ya. Kalau kita tengok pada jadual nilai, nilai bagi X adalah 0, -1, -2, -3. Nilai bagi
X yang positif pula adalah 1, 2, 3, 3/5, 4. Lebih kurang seimbang. Jadi kita boleh letak paksi Y-nya di tengah-tengah kertas graf. Macam tu. Okey. Kita dah lukis paksi Y. Kemudian kita lukis juga pula paksi X, iaitu paksi mengufuk ataupun melintang. Okey. Kita kena semak sama ada kita nak letak di tengah-tengah kertas graf di sini ataupun ke atas sedikit ataupun ke bawah. Paksi X ini dia membahagi bagi nilai Y. Okey, kita rujuk pada jadual nilai. Nilai-nilai Y di sini, okey, di sebelah atasnya positif adalah 22. Dan di sebelah bawahnya paling kecil adalah negatif 12. Okey, kita tengok bezanya tidak banyak. Jadi kita boleh letak di tengah-tengah graf. Okey, kita dah selesai lukis paksi X dan juga paksi Y. Sekarang ni kita nak letak senggatannya pula. Okey, di sini bermula dengan kosong. Dan harus diingat pelajar, kita kena lukis dengan menggunakan pensel. Okey, saya guna pen ini supaya nampak jelas dalam video yang saya rekod ni. Okey, harap maklum . Okey, untuk jarak antara senggatan kita dah tulis di atas ini. Yang saya bulatkan ini. Okey, 2 cm ini mewakili jarak senggatannya. Okey, apa itu senggatan? Senggatannya kita bermula pada kosong. 2 cm. Pada kertas graf kita ini, 10 petak aluh ini mewakili 2 cm. Okey, ini yang kita namakan senggatan ataupun calit. Kemudian 10 petak aluh lagi 2 cm. Okey, mesti seragam 2 cm, 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 2 cm jarak senggatan yang ni yang diberi ataupun arahan soalan tadi. Okey, sama juga pada paksi X, 2 cm, 2 cm, 2 cm dan 2 cm. Okey, bila dah selesai letak senggatan, kita letak unit dia pula. Pada paksi X adalah 1 unit. Okey, kita boleh katakan gandaan 1. Okey, gandaan 1 macam mana? Mula dari kosong. 1, 2, 3, 4. Ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif 4. Okey, untuk paksi Y pula adalah 5 unit. Atau kita boleh sebut dalam gandaan 5. 5, 10, 15, 20, 25. Dan ke bawah pula negatif 5, negatif 10 dan seterusnya. Alright, kita dah selesai melukis paksi X dan paksi Y dan telah letak unit dia. Sekarang ni kita plot titik mengikut jadual nilai yang kita dah lengkapkan tadi. Okey, titik yang pertama negatif 38. Negatif 3X pada paksi X, 8 pada paksi Y. Okey, tengok di sini. 8 di mana? 5 di sini, 10 di sini. Bermaksud kita bahagi-bahagikan biar sama rata seragam. 2 petak halus ini mewakili 1 unit. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 8 di sini. 5, 6, 7, 8. Okey, jadi titiknya berada 3, negatif 3 di sini, 8 di sini. Alright. Titik yang kedua pula negatif 2, 16. Negatif 2, 15, 2 petak halus, 16. Okey, titiknya adalah di sini. Okey. Titik yang ketiga negatif 1, 12. Negatif 1, 10, 11, 12. Okey, di sini. Okey, titik yang seterusnya. Okey, apabila kita sudah siap plot ke semua titik, pastikan cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik cukup. Jadi kita sambungkan ke semua titik ini dengan lengkungan yang licin. Tidak boleh guna pembaris, kena guna
tangan sahaja. Ataupun boleh guna pembaris fleksibel jika ada. Okey, jadi bagaimana kita nak buat lengkungan tu? Jangan ambil dari sebelah luar macam ni. Susah. Nanti kita akan dapat bersenggak-senggak pula garisannya. Tak licin. Jadi caranya kita boleh putar kertas graf ini. Kita ambil dari sebelah dalam macam ni. Macam tu. Okey, boleh. Kalau yang ni, kita boleh putar ke sini. Ambil dari sebelah dalam macam tu. Okey. Okey, mari kita sama-sama buat. Okey, bila sudah siap, sila pastikan garisan yang kita buat ini atau lengkungan yang kita buat ini melalui tengah-tengah tanda pakar kecil yang kita buat. Tengah-tengah titik yang kita plot ini. Okey, pastikan dia melalui ke semua titik di tengah-tengah. Dan pastikan garisannya tidak ada yang double line. Ataupun garisan yang ada bulu-bulu yang garis-garis banyak garis. Satu garisan sahaja. Okey, seterusnya. Soalan C1. Cari nilai Y apabila X sama dengan 2.5. Yang kedua pula, cari nilai X yang negatif apabila Y sama dengan 7. Okey, X sama dengan 2.5. Kita tengok pada graf yang kita lukis tadi. X sama dengan 2.5. Okey, nilainya di sini. 2.5. Jadi kita bina garisan putus-putus sebagai penunjuk supaya mata kita tidak ralak membaca. Okey, sehingga bertemu ataupun berlaga atau berbesilan dengan graf yang kita lukis. Kemudian kita pantulkannya ke arah paksi Y untuk kita baca koordinat pada paksi Y, iaitu kita dapat Y sama dengan 10. Y sama dengan, negatif 10 apabila X sama dengan 2.5. Jadi pada ruangan jawapan, apabila X sama dengan 2.5, kita akan dapat Y sama dengan negatif 10. Okey, seterusnya kita tengok soalan C2 pula. Cari nilai X yang negatif apabila Y sama dengan 7. Okey, kembali pada kertas graf kita tadi. Okey, Y sama dengan 7. Di sini, 5, 6, 7. Okey, di sini, Y sama dengan 7. Okey, soalan yang dia mahu adalah nilai X yang negatif. Itu arahan soalannya. Kalau negatif, kita bina garisan putus-putus ke arah kiri sehingga bertemu pada graf yang kita lukis di sini. Pantulkannya ke paksi X. Okey, kita akan dapat di sini nilai X-nya, iaitu X sama dengan negatif 0.5. Jadi apabila Y sama dengan 7, kita akan dapat X sama dengan negatif 0.5. Okey, tulis di bahagian jawapan. Y sama 7, kita akan dapat X sama dengan negatif 0.5. Okey, kita pergi pula ke soalan yang berikutnya, iaitu soalan D. Okey, pada soalan D ini dia ada dua arahan yang perlu kita jawab. Yang pertama, kita kena lukis satu garis lurus. Dan yang kedua, kita kena nyatakan nilai-nilai X. Okey, lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf 12B untuk mencari nilai-nilai X yang memuaskan persamaan X kuasa 3 tolak 12X sama dengan negatif 7 untuk jumlah X-nya negatif 3 hingga 4. Okey, caranya adalah kita kena cari dahulu persamaan garis lurus. Okey, bagaimana caranya?
Okey, langkah pertama kita perlu ambil persamaan ataupun fungsi yang mula-mula pada soalan A ini. Okey, kita bulatkan. Yang ni kita anggap sebagai persamaan 1. Okey, kemudian ambil persamaan 1 yang kita bulatkan ini. Kita kena selesaikannya dengan persamaan yang kedua pada soalan D. Ini persamaan yang kedua. Okey. Bagaimana itu? Okey, mari kita. Alright, kita tulis semula. Persamaan 1 tadi adalah Y sama dengan X kuasa 3 tolak 11X tambah 2. Okey, ini adalah persamaan 1. Okey, dan persamaan 2 tadi adalah X kuasa 3 tolak 12X sama dengan negatif 7. Tapi persamaan 2 ini kita tak nak. Yang macam ni, kita nak dia dalam bentuk umum atau bentuk am. Jadi kita kena alihkan negatif 7 ini ke sebelah kiri supaya kita dapat X kuasa 3 tolak 12X tambah 7 sama dengan 0. Okey, yang ni adalah dalam bentuk am. Persamaan kubik dalam bentuk am. Di mana negatif 7 ni kita alih ke kiri yang akan dapat tambah 7. Okey, ini yang akan menjadi persamaan yang kedua. Okey, kita ambil persamaan 1. Okey, kita ambil persamaan 1. Okey, kita kena tentukan sama ada kena tolak ataupun tambah dengan persamaan 2. Okey, bagaimana kita nak tentukan tolak atau tambah? Fungsinya kita nak hapuskan X kuasa 3 ini supaya tinggal X untuk persamaan garis lurus. Okey, kita tulis dalam bentuk lazim supaya mudah kita nak faham. Okey, kita ambil persamaan 1 dulu. Y sama dengan, kita tulis jarak-jarak sedikit supaya tidak cuai, tolak 11X tambah 2. Persamaan 2 pula, kosong ini letak di bawah Y. X kuasa 3 tolak 12X tambah 7. Okey, dua persamaan ini kita kena tentukan sama ada tolak atau tambah. Okey, motif utama adalah tolak atau tambah adalah kita nak hapuskan X kuasa 3. Jadi, kalau kita tambah 2 ini akan dapat 2X kuasa 3. Jadi, tak boleh. Tak dapat hapuskan. Jadi, kita kena tolak. Barulah dapat kita hapuskan X kuasa 3. Y tolak 0 sama dengan Y. X kuasa 3 tolak X kuasa 3 dapat 0. Negatif 11X tolak negatif 12X. Okey, saya asingkan macam ni supaya mudah awak nak tengok. Negatif 11X tolak negatif 12X. Yang ni pun saya asingkan. 2 positif 2 tolak 7. Jadi kita akan dapat Y sama dengan Y sama dengan 0. Yang ni akan dapat negatif 11X tolak 12. Negatif 12X. Kita akan dapat negatif-negatif dapat positif. Kita dapat 1X. 2 tolak 7 dapat negatif 5. Jadi persamaan yang kita peroleh adalah Y sama dengan X tolak 5. Ini persamaan garis lurusnya. Kita tulis di bahagian jawapan di sini. Y sama dengan X tolak 5. Jadi, pertanyaan yang pertama, garis lurus ini, kita dah dapat. Kemudian kita perlu lukis garis lurus pula. Caranya pula adalah, untuk melukis garis lurus, persamaan yang kita dapat ini, Y sama dengan X tolak 5, kita memerlukan jadual nilai sekurang-kurangnya ataupun memadai 2 titik sahaja untuk kita plot
untuk melukis garis lurus. Okey, dalam jadual nilai macam biasalah mesti ada nilai X dan Y. Okey, nilai yang di atas ni X ni kita boleh ambil dalam julak yang dia dah bagi, iaitu julaknya adalah negatif 3 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 4, iaitu kita boleh ambil mana-mana negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 ataupun 4. Okey, ambil yang mudah. Kita ambil 0 dan 1. 0 dan 1. Jadi untuk cari nilai Y, kita guna persamaan garis lurus yang ni. Y sama dengan X tolak 5. Apabila kita ganti X dengan 0, kita akan dapat Y sama dengan negatif 5 di sini. Kemudian yang ni pula sama saja, guna persamaan garis lurus yang sama. Ganti tempat X ini dengan 1. 1 tolak 5. Y sama dengan negatif 4. Okey, kemudian kita perlu plot dua titik ni ke atas kertas graf tadi. Okey, titik yang pertama tadi adalah 0, negatif 5. 0, negatif 5 di sini. 1. Titik yang kedua, 1, negatif 4. 1, negatif 4 di sini 1. Okey, kita dah plot dua titik untuk garis lurus tadi. Ambil pembaris, sambungkan dua titik ni. Okey, panjangkannya. Buat satu garisan lurus sampai hujung graf, sampai penuh kertas graf. Tiada masalah, boleh buat, tidak salah. Okey, jadi yang ni arahan yang pertama kita dah lukis. Arahan kedua kita nyatakan nilai-nilai X. Okey, nilai-nilai X tadi adalah titik persilangan. Okey, kita ambil pada titik persilangan. Nilai-nilai X tu kita ambil pada titik persilangan antara dua graf yang kita dah lukis tadi. Alright, ini titik persilangan dia. Yang pertama, soalan mahu nilai X. Jadi kita bina garisan putus-putus ke arah paksi X. Baca nilai X di sini iaitu 0.1, 2, 3, 4, 5, 6. X yang pertama. Kemudian X yang kedua, ini titik persilangan dia. Okey, baca nilai di sini 3.1. Okey, tulis di kawasannya, di kawasan jawapan tu. Nilai X-nya adalah yang pertama 0.6 dan 2.5. Okey, selesai. Okey, graf ini adalah graf kubik. Kita namakan sebagai graf kubik ya. Sebab dia kuasa 3. Okey, tengok pemakahan secara ringkas. Saya tunjuk ya. Yang ni adalah satu markah. Nilai kedua, satu markah. Kemudian nilai Y ini satu markah. Nilai X satu markah. Persamaan garis lurus satu markah. Nilai X yang ni satu markah. Nilai X yang ni satu markah. Dan graf di sini paksi X dan paksi Y betul, dapat satu markah. Garisan lurus tak ada, double line 2 markah. Kemudian titik cukup 1 markah. Dan last kali garis lurus 1 markah. Jumlah semua sekali adalah 12 markah. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih.